insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min hadaini rahmatika ya arhamar rahim. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا ما شئتم فوالله لا يقبل منكم hatta ta'malu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sama-sama kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab dan kita sedekahkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pengarang kitab ini, pada kedua bapa kita, pada guru kita, seterusnya pada hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kesempatan kepada kita masih lagi memberi nyawa untuk dapat kita berada dalam majlis ilmu. Ya, majlis dalam majlis taman syurga. Ya, sebab itu di antara kelebihan orang yang berada dalam majlis ilmu ini sangat banyak. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya yang panjang, di antaranya innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridha bima yatlubu. Rasulullah beritahu pada kita, sesiapa yang menghadiri ilmu, ibtigha'il ilm, siapa yang nak mencari ilmu, nak mencari pengetahuan untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala, innal malaikah, sesungguhnya para malaikat tuan-tuan, tad'u ajnihataha. Ya, sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya kepada siapa? Li talibil ilmi ridha bima yatlubu. Ya, sesungguhnya malaikat akan menghamparkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu, kerana gembira seronoknya malaikat dengan orang yang hadir dalam majlis ilmu. Tuan-tuan ya, kita duduk dalam majlis ilmu ni, walaupun dalam keadaan yang demikian, kita berserta dengan malaikat.
Tuan-tuan, kalau kita dapat duduk dengan orang yang hebat, kita pun rasa hebat lah. Tuan-tuan makan kenduri, sebelah tuan ialah TYT. Rasa SD card tu yang 16 gig habis, tak cukup memori. Asyik gambar je. Padahal dia makan, kita makan juga. Kan? Kebetulan kita duduk di sebelah orang yang hebat. Kita pun tumpang hebat lah. Kita tak hebat mana. Ya, maaf ya, kita tak hebat mana. Tapi tumpang hebat. Itu baru kehebatan di dunia. Orang ni berkedudukan dan mempunyai immunity. Apatah lagi kita ini duduk bersama dengan malaikat. Masya Allah, tuan-tuan. Tak tahulah kalau tak rasa hebat juga, tak tahulah. Kok rasa tahu ya. Sebab itu tuan-tuan, dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, ada 3 perkara yang kita kena jaga. Sebab ini senjata syaitan, dia ganggu kita. Pertama, dia kata orang yang ada dalam majlis ilmu ini tuan-tuan, dia ada sifat al-kasal. Apa dia? Sifat malas. Bila ada jalan majlis-majlis macam ni, dia malas je, slow je. Tu ada apa tu kat surau kita tu? Alah, ada majlis ilmu. Oh, slow je. Itu ramai-ramai ada apa tu? Konsert karaoke free. Oi, boleh test. Dia lain, dia excited dia sungguh dia lain. Mana Ji? Bukan orang sini lah, ni cerita orang lain ni. Tuan-tuan ni dengar majlis ilmu, Allah berlari. Pertama, ini senjata syaitan orang yang supaya dia ganggu kita berada dalam majlis al-kasal. Sifat malas tu ada. Itu yang bila kita tengok rasa malas je. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat al-malal. Apa dia? Al-malal, apa dia? Sifat rasa bosan. Itu yang duduk dalam ilmu tak apa-apa, muka ketat je. Bila ustaz nak habis? Kan? Ada sifat bosan tu ada. Orang bosan, dia ada reaksi dia. Orang suka, dia ada reaksi dia. Body language tu saya faham, tuan-tuan tak faham. Janganlah marah lepas ni. Ustaz tengok. Dah. Tak ada kena-mengena saya nak tengok orang lah. Kebetulan ternampak pula kan. Dia sifat dia kata dia bosan tau. 10 minit dengar lah. Lebih 10 minit, apalah ustaz ni merepek dia. Dia dah mula. Maka dia fokus hilang. Orang yang fokus hilang tu menandakan dia bosan. Ya. Haji kalau dibagi main game yang kita minat, pernah bosan tak? Tak pernah bosan. Lagi-lagi kita punya nyawa mati, lagi kita geram. Tengok anak-anak kita ini cuti sekolah ni kan. Cuti sekolah, bagilah dia tak bercakap dengan orang, makan pun lupa, asyik main game aja. Dia makan pun tak nak dah. Sebab apa? Dia tak bosan. Dia seronok. Sampai tak rasa lapar je. Itu orang yang excited, teruja. Tapi orang dalam majlis ini, syaitan dia gunakan kita untuk sifat bosan. Yang ketiga tuan-tuan, apa dia ancaman ataupun senjata syaitan gunakan kepada orang yang nak buat keredaan ini? Iaitu an-nadam. Apa dia an-nadam? Iaitu rasa menyesal. Kadang-kadang ustaz bagi-bagi kena batang hidung. Menyesal aku. Bukan menyesal insaf, menyesal marah kat ustaz. Ustaz ni kurang asam betul. Dia kenakan aku, dia kata. Menyesal aku dengar, dia kata. Menyesal dia dengar. Allah, menyesal aku datang kuliah ni lah. Kena pula, dia kata. Itu di antaranya. Sepatutnya bila kita ditegur tentang keburukan kita, tentang kesilapan kita, apa yang perlu kita buat, kita perbaiki, kita ubah diri kita. Itu yang baru kita mendapat kejayaan. Maaf cakap ya, ini di antara 3 elemen ni kena jaga. Ada tak dalam diri kita? Tak ada. Alhamdulillah, yang ini semua hebat belaka. Amin ya rabbal alamin. Tunggu, jangan bosan. Sebab ustaz kata apa? Kalau orang nak tidur dalam majlis ilmu pun tak apa. Sebab dapat pahala. Tak ada masalah. Saya tahu tuan-tuan balik kerja penat, tengah-tengah kita nak sembahyang berjemaah, tengok-tengok ada kuliah. Nak balik, ustaz dah perhati, takut marah dia ustaz. Diam je lah, duduk lah. Sambil angguk, ingat zikir.
terus tak sedau. Bila dia sedau, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sedau. Habis dah ustaz. Tu tak ambil wuduk tu, puasa betul. Sembayang je selama. Tu tak? Itu gini orang-orang wallahualam nak cakap lah kan. Habis dia kata saya duduk punggung tak bergerak ustaz. Tak apalah, dia ada khilaf dia, tak apalah, nak macam mana kan. Baik, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Taala. Itu untungnya kita berada dalam majlis ilmu. Malaikat menghamparkan sayapnya menaungi kita dan memohon kepada Allah dengan doa-doa yang sebelum ini telah saya nyatakan. 3 doa yang malaikat doa kepada kita. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ini 3 doa yang sering diungkapkan oleh malaikat kerana gembiranya hamba-hamba Allah berada dalam majlis ilmu. InsyaAllah moga-moga kita terdapat doa-doa tersebut. Baik, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sambung pengajian kita dalam bicarakan kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi rahimallahu taala, jilid yang pertama. Bab yang kedua iaitu babut taubah. Baik. Bagaimana nak jadi orang yang soleh ni tuan-tuan? Mesti dalam jiwa kita, dalam hidup kita, dalam pekerjaan harian kita mesti ada sifat bertaubat. Mohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tinggalkan. Kadang-kadang kita rugi. Ramai orang meninggalkan amalan taubat. Dia tangguh, dia simpan. Sedangkan kita punya dosa sentiasa mengikut. Sebab kita selagi kita tidak menyelesaikan tanggungjawab kita dengan Allah kerana dosa kita, maka selagi itulah dosa itu akan ikut. Apa kesan daripada dosa kita tuan-tuan? Doa kita terhalang. Doa kita terhalang. Yang ini kita takut. Jangan sampai kita doa kita ni, patut doa kita ni Allah Ta'ala terima, tapi Allah tangguhkan doa kita sebab ada dosa. Malaikat doanya tak ditolak sebab malaikat tidak ada dosa. Sebab tu kalau kita dapat doa malaikat, ya Allah syukur nikmat, maka kita ni tuan-tuan perbanyakkan bertaubat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata ya dalam surah At-Tahrim ayat 8, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar taubat. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya. Bersegeralah kamu, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sekaliannya. Sekaliannya maknanya berdosa-dosa kita yang lalu. Ayuhal mu'minun, wahai orang yang beriman, moga-moga kita menjadi orang yang berjaya. Tuflihun, orang yang menang, orang yang beruntung. Jadi kalau tuan-tuan, kalau kita rasa kita nak beruntung, jadikanlah amalan kita bertaubat, beristighfar. Tak kira dosa itu besar atau kecil. Sebab kita dah kata Nabi dah beritahu pada kita, kullu bani Adam khata' wa khairutul khata'in tawwabin. Nabi kata setiap anak Adam itu melakukan dosa. Tak ada orang mendakwa saya tak dosa. Tak ada orang, baik ke mana pun. Ustaz wa imam, tok guru wa imam, muallim wa imam, orang awam wa imam, pemimpin wa imam, rakyat wa imam, semua ada dosa masing-masing. Dan yang terbaik bagi orang yang berdosa ialah bertaubat. Jangan kita lengah-lengahkan. Kalau hadis yang lepas tuan-tuan, hadis yang lepas iaitu hadis yang ke-18, bagaimana Nabi mengajarkan supaya kita jangan berlengah dalam bertaubat. Ya, dalam hadis yang ke-18, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu man maghribiha taballahu alaihi. Rawahu Muslim. Ya, saya ulang balik, mengatakan bahawa daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya,
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari sebelah barat, ya ini tanda hari kiamat, maka Allah masih menerima taubatnya dan mengampunkannya. Maknanya peluang untuk Allah nak beri pengampunan kita cukup luaslah. Tunggu, Allah Ta'ala tunggu kita untuk bertaubat. Tapi kadang-kadang kita ni ada sifat ego, tuan-tuan. Di antara ciri-ciri kita tak boleh nak mohon ampun ialah sifat ego. Sifat sombong. Orang sombong ni, tuan-tuan, memang susah nak minta maaf, nak bertobat. Jadi kalau kita ego pada diri kita ego dengan Allah, kita tidak akan mohon keampunan. Kenapa? Dia rasa dia independent, dia rasa dia bebas daripada bantuan. Dia tak harap. Dan satu, yang kedua, dia tak perasan yang tu dia berdosa. Dia tak rasa yang dia berdosa. Itu di antaranya. Biasa orang tak akan mengaku dirinya berdosa. Orang tak akan mengaku diri berdosa. Biasanya orang kata dia baik. Sebab itu, tuan-tuan, bila kita dengar cerita orang, biasanya orang akan cerita buruk orang, dia tak akan cerita buruk dia. Tak tahulah kalau tuan-tuan boleh cerita buruk sendiri. Tuan-tuan, saya tadi memang tidur lambat lah, bangkit mu lambat, subuh tak ada. Dia berani nak cerita? Tak berani, Syekh. Dia cerita kawan aku memang malas, tiap-tiap pagi bangkit lambat. Padahal dia tu. Setuju tak? Abang Haji nak ceritakan Mak Haji, Buyang, abang hari ni malas lah. Abang dia tak akan cerita, dia walaupun bini dia diam je. Ni Mak Haji Mak Haji pun nak cerita ke Abang Haji benda-benda hak buruk tak ada. Contoh, ya, Mak Haji main kutu pinggan, dia tak khabar ke Abang Haji. Tak ada ni pinggan ada. Ni mana ni? Alah, adalah simpan sikit-sikit. Dia tak khabar tu. Padahal dia dosa tu. Pasal duit Abang Haji bagi kat dia. Abang Haji bagi duit bukan suruh beli pinggan, tapi kita adjust. Adjust nak bayar kutu RM30 sebulan. Maaf ya Mak Haji, bukan Mak Haji sini tau. Ustaz cakap ni macam sama je, dia kata. Dah lah nak cerita. Tak ada. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita tak cerita. Dah ada barang baru khabar. Bang, tak adalah bang, kita main kutu lah bang dengan si PA tu. Dia jual murah, bayar RM30 sebulan. Jadi duit abang yang abang bagi, duit belanja tu saya dah berlaku baru nak cakap. Betul ke tidak? Tak betul ya Pak Haji Mak Haji kata tak betul. Tak betul lah, saya mengandai-andaikan saja. Ya, Abang Haji, ya, tadi tengok Amoy petis peha putih, ada ceritakan Mak Haji tak? Tak ada. Nak mampu kena cubit sekarang? Tak ada. Simpan. Ada taubat? Tak ada. Sebab apa? Kita tak ngaku kita melakukan salah. Dan itu di antara puncanya. Sebab itu tuan-tuan, orang yang sentiasa nak bertaubat pada Allah Ta'ala, dia ada sifat tawaduk. Apa tawaduk? Rendah diri. Orang yang rendah diri ni tuan-tuan, sentiasa dia mengaku kesilapan. Ni. Ya? Itu dia. Dia tak apa, minta maaf. Padahal tak ada apa pun, minta maaf juga. Tak apa, bahasa minta maaf itu adalah bahasa yang terbaik. Apa-apa pun minta maaf. Ya, kalau kita nak suruh orang, Ji minta maaf Ji, tolong ambil air Ji. Orang nak ambil pun sedap. Ni, ambil air. Dia pun tengok ke atas bawah. Ingat ni aku kuli dia. Dia mula dah cakap dah. Tapi kalau kata kalau cakap dengan rumah lah, Abang Haji kan, Abang Haji kalau perintah Mak Haji macam orders je. Cuba tukar bahasa. Yang minta tolong yang buatkan kopi. Ambil berkat. Haji kata ambil berkat. Alhamdulillah. Kalau kita minta tolong Mak Haji, kita nak minta tolong dia buat kan, bukan waktu-waktu petang nak minum kopi kan. Yang minta tolong buat kopi boleh yang? Agak-agak dia nak mengongoi tak? Tak ada. Siap-siap dapat karipap lagi. Ekstra. Sebab apa? Bahasa itu menyebabkan kita tak terasa. Betul Mak Haji? Ini dah. Kopi mana kopi? Kopi mana kopi?
Ni dah pukul berapa ni? Kopi mana kopi? Mak Haji pun kata orang tua ni dah start dah ni. Kopi. Ingat kita tak ada kerja lain je. Dia akan jadi macam tu. Maka itu di antara ciri-ciri sifat-sifat keegoan. Kita tidak merasa rendah diri. Bila tak diri kita cakap minta tolong. InsyaAllah. Aja ya. Masalah betul ustaz ni. Itu dia kata. Itu rendah diri. Kemudian ada sifat warak. Apa sifat warak? Merasakan bahawa apa yang kita kurnia ni bukan kita punya. Warak maknanya kita gunakan nikmat Allah ini untuk kembali kepada Allah SWT. Sifat warak itu kena ada. Apa warak? Maknanya menggunakan nikmat Allah untuk mencari redha Allah. Kita guna nikmat Allah tapi kita kufur dengan Allah. Itu di antara punca kita melakukan maksiat. Dan punca kita nak mohon taubat, tak ada. Sebab kita tak ada sifat warak. Kita sifat perak. Sifat perak. Tak perak, sifat merak, macam-macam ada. Baik itu tuan-tuan, kita ini sentiasa melakukan dosa. Dan sentiasa kita, kalau kita lihat dalam hadis sebelumnya, Nabi kata apa? Wallahi inni li astaghfirullah wa atubu ilaih fi yaumin aksarin 70 marrah. Ya? Dalam hadis yang sebelum ni kita kata bahawa Nabi yang maksum, dia kata wallahi demi Allah aku sentiasa bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah satu hari satu malam 70 marrah, 70 kali. Nampak? Nabi menunjukkan kepribadian Nabi, seorang Nabi utusan Allah, Nabi akhir zaman, Nabi maksum, Nabi penghulu segala Nabi. Tapi sikap dia menunjukkan kerendahan diri dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat. Dan Nabi tak tunggu hari esok. Jangan menanti hari esok. Jangan menanti sampai kiamat. Jangan menanti orang teradah. Jangan menanti kita dah sakit. Jangan menanti kita dah kata orang tu dah dalam keadaan bahaya baru nak minta maaf. Takut kita tak sempat, ya? Takut kita tak sempat. Baik. Kita sambung lagi hadis yang ke-19. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharrar. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan. Ya, dalam hadis yang ke-19 Imam Al-Nawawi dia susun beritahu pada kita tentang hadis ini daripada Abu Abdurrahman Abdullah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, siapa dia? Iaitu Abdurrahman Abdullah Umar. Siapa dia? Umar Al-Khattab, sahabat Nabi, khalifah yang kedua. Dia kata apa? Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya. Sabda siapa? Sabda Rasulullah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima taubat seseorang hambanya selagi nyawanya belum sampai ke kerongkong. Baik itu tuan-tuan, bila kita sakit tuan-tuan, kita kena banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertaubat. Kalau tak sakit pun kena banyak istighfar, banyak bertaubat. Jangan nanti sakit. Tapi bagus juga sakit tuan-tuan kan, baru ingat Tuhan. Mana batuk? Batuklah ustaz. Allahu Akbar. Ada juga sebut Allah. Ya. Tapi kalau tak sakit dah sebut Allah payah no. Kecuali takbiratul ihram je lah. Itu kalau takbiratul ihram pun tak Allahu Akbar pun payah juga kan. Ini masalah dia. Ya. Alhamdulillah kadang-kadang kita sakit sengal-sengal, pandai kita sebut Allah. Ni kenapa Ji nampak murung aja? Allah ustaz, badan tak sihat lah ustaz, demam sikit. Adalah ngaku sikit je. Ngaku tu kita ni lemah. Tapi kalau kita sihat saja, kita tak ngaku kita lemah. Kita rasa besar diri. Baik itu tuan-tuan, Nabi kata apa dalam hadis ini daripada Umar radhiyallahu anhu.
Umar Al-Khattab dia kata apa? Allah sentiasa menunggu dan bersedia mengampunkan dosa kita kepada orang-orang yang meminta taubat selagi mana nyawanya dah sampai ke halqum. Sebab itu bila orang sakaratul maut, maknanya yang hampir mati, lakinu mautakum billah ilaha illallah. Nabi suruh kita ajar kepada orang yang hampir mati itu dengan kalimah la ilaha illallah, supaya dengan itu, ungkapan itu boleh merangkumi taubatnya semasa hayatnya. Sebab Nabi kata man akhirul kalam min la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya diakhiri dengan kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk syurga. Mana masuk syurga tu terhapuslah dosa yang lalu. Dosa tidak akan menyebabkan manusia masuk syurga. Minta maaf tuan, walaupun sebesar zarah. Dan dosa tempatnya yang aula ialah neraka. Jadi kalau kita ada dosa, kita simpan lagi dosa, maknanya kita tempah apa je? Tahu pun tempah neraka tapi simpan juga. Yang itu yang saya confuse tu. Termasuk saya sekali lah yang bercakap ni. Bukan tuan-tuan semua ahli syurga, insya-Allah. Amin. Tengok wajahnya berseri-seri, bercahaya-cahaya. Cahaya syurga tu dah nampak. Ni ustaz ni belum tentu lagi, sebab sebelah kaki dah masuk neraka. Sebab apa? Kalau audien ataupun jemaah tak faham, dia boleh tarik saya masuk neraka. Sebelah lagi belum tentu lagi syurga. Tapi kalau tuan-tuan beramal dengan ilmu yang disampaikan, saya rasa lega lah, sebab kaki saya lepas daripada neraka. Kan? Itu dia risikonya. Lebihnya sebab saya mengajar, tuan-tuan boleh beramal, tuan-tuan boleh cerita dengan anak isteri, tuan-tuan boleh sampaikan kepada ahli keluarga sampai lagi, selagi sampai tu pahalanya berpanjangan lah. Al-ilmu yang fa'un nabi, ilmu yang memberi manfaat, yang orang boleh kekal melaksanakannya. Sebab itu kalau ada, cari ajarkan ilmu-ilmu yang baik, jangan ilmu skodeng. Ajar orang ilmu skodeng. Selagi panjang orang skodeng, selagi itulah dapat dosa. Baik-baik. Sekarang ni tuan-tuan, Instagram, Twitter, Facebook, kita hantar gambar-gambar hak tak elok. Selagi orang tengok tuan-tuan, selagi tu kita dapat dosa je. Dosa berpanjang-panjangan. Masya Allah. Kadang-kadang ada satu lagi sistem yang FB ni yang hacking. Orang pernah tanya, Ustaz, kenapa gambar pelik ada dekat Facebook Ustaz? Gambar pelik, mana ada gambar pelik? Ingatkan alien ke? Ingatkan gambar-gambar hak yang luar biasa ke? Bukan itu Ustaz. Ada gambar yang tak cukup sifat. Tak cukup sifat, saya kata bukan gambar pelik. Ada lagi Ustaz, bukan gambar yang tak cukup sifat tu, tapi tak cukup pakaian. Betul, saya banyak kali jumpa. Kadang orang telefon, saya pun segan juga tau. Dia ingat ni kita pun lebih kurang juga macam dia. Itu yang masalah tu. Kita risau, tapi berlaku. Bukan kita download ke apa kita. Tak ada, tak boleh tengok ada. Kita pun buka, dan terus hide. Jenis satu kerja pula kita. Lepas tu kena buatlah satu sikit cerita. Sekiranya tuan-tuan dapat gambar sekian-sekian daripada Ustaz Yusri. Facebook lah selalu ni. Tengok buka-buka Ustaz Yusri invite. Kacau. Invite gambar tak senonoh. Ini semua dakyah Nasara untuk dia nak ubat kita. Dia jangan link je. Kita link sama tu. Ini masalahnya. Ada tu cakap Ustaz tak, tapi ada orang yang berfikiran waras, takkanlah Ustaz nak letak gambar ini je. Mana je? Hak yang ahli taman sini pun tak letak gambar ini, takkan Ustaz letak. Ni geng-geng yang ni ada geng ni kan, dia tak pun letak gambar-gambar. Lah gambar pelik-pelik sangat dia. Paling-paling pun gambar motor tak ada. Tak ada enjin, itu gagah lah juga kan. Gambar-gambar cap tangan okey lah juga. Ini gambar-gambar risau je.
Sebab tu bila saya nak bagi dulu saya berani bagi Facebook punya apa tu alamat. Sekarang saya tak berani. Kau nak search sendirilah, takut keluar benda-benda tu. Tak pasal je fitnah, tak pasal-pasal. Ini jaga. Jangan kita buat dosa. Sebab tuan-tuan, punca kita melakukan dosa ini tuan-tuan, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, kita ni sebab ada empat sifat yang ada dalam diri kita. Sebab itu kita melakukan dosa. Sebab itu kita mengekalkan dosa kita. Kita tak nak mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia sifat yang pertama? Iaitu sifat rububiyah. Apa sifat rububiyah? Sifat ketuhanan. Sifat rasa besar di diri. Sifat ego, sifat takabur, sifat sombong, itu sifat ketuhanan. Maka kalau ada sifat itu, maka kita memang sentiasa melakukan dosa dan kita akan tangguh untuk mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat ketuhanan, sifat rasa hebat. Rasa power lah. Power. Bukan Power Rangers. Power ni maknanya kalau ada kuasa lah. Kalau ada kuasa lagi lah, action lagi. Kau jangan main. Aku ada dia ataf lah. Aku jangan main, kan tak lulus. Wah. Ya. Dia jadi takut. Sebab itu yang banyak masuk neraka orang lelaki digelar suami lah. Bukan suami di sini. Sebab suami dia ada sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Tak mau kalah. Isteri cakap, kau diamlah, kau perempuan, kau apa tahu. Kan Haji? Betul Mak Haji? Mak Haji senyum je, saya faham. Bahasa tu dia nak cakap, tapi Mak Haji sabar dia kata. Ada sifat tu. Kadang-kadang isteri kita bagi buah pemikiran, kita tak apa nak terima. Sifat rububiyah lah tu. Faham tak? Maka kalau ada sifat rububiyah, kita mudah untuk melakukan dosa dan kita susah untuk memohon keampunan. Itu sifat yang pertama. Yang ada dalam diri kita kena kita buang. Yang kedua apa dia sifat? Iaitu sifat syaitaniyah. Sifat syaitaniyah. Apa sifat syaitaniyah? Sifat kejahatan. Ya. Sebab apa? Inna nafsa amaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu tidak ada lain tidak bukan hanya mengarah kepada kejahatan. Sifat syaitaniyah. Sifat syaitan ni dengki. Kawan duduk elok-elok, dia cocok. Dia tahu kawan ni melatah. Orang melatah kan? Dia tahu kawan ni duduk dia syaitan tu, perangai syaitan tu. Walaupun kita anggap gurauan, tapi kadang-kadang tempat tak sesuai. Kalau kat majlis kahwin dia cocok-cocok, tak apalah, meriahlah kahwin tu. Ni tempat majlis kuliah ni dia cocok. Wow, bunyi pelik. Masuk dalam rakaman. Tak pasal pula. Ustaz ada bunyi, ada sound effect dia kata. Kan? Ada. Kan dia jenis melatah. Kita kenal kawan kita ni melatah. Dia kalau melatah, orang Melayu pula melatah tak ada bunyi pelik, tak ada bunyi elok-elok. Bunyi pelik-pelik lah ke? Orang Melayu melatah. Kau ada je? Setuju kita tak? Pun saya pun heran, belum buat kajian lagi lah kenapa bila melatah bunyi pelik. Dia tak ada bunyi melatah Allahumma salli ala Muhammad, Allahu Akbar, tak ada. Dia bunyi pelik-pelik lah, bunyi yang tak sedap didengar lah. Tapi ada orang juga suka. Jadi masalah. Itu sifat syaitaniyah. Maknanya dia suka ganggu orang dalam majlis-majlis yang tak sepatutnya. Ada. Jadi sifat syaitan ni, dan ya, kalau ada sifat syaitaniyah tu, mudah kita untuk melakukan dosa dan kita tiada sifat untuk bertaubat. Sebab itu aba wastakbar wa kana minal kafirin, kata Allah Taala kepada syaitan yang apabila disuruh perintah melakukan penghormatan kepada Nabi Allah Adam, dia enggan. Aba wastakbar, engkau enggan, engkau jadi kufur. Sedangkan Allah bagi peluang untuk dia bertaubat, suruh dia hormat saja kepada Adam, selesai masalah. Tapi dia enggan. Aba wastakbar, kerana engkau sombong. Wa kana minal kafirin, maksudnya engkau termasuk dalam golongan orang yang kafir. Jadi sifat syaitannya ada dalam diri kita, maka kita kena buang. Jadikan sifat malaikat, sifat hasaniyah, mana sifat kebaikan. Itu yang kedua.
Yang ketiganya tuan-tuan, apakah sifat yang mengganggu kita untuk bertaubat kepada Allah SWT dan kita sering melakukan dosa dan kita mengimpun dosa itu, iaitu sifat bahimiyah. Apa dia sifat bahimiyah? Iaitu sifat kebinatangan. Sifat kebinatangan. Apa sifat kebinatangan? Iaitu sifat macam haiwan lah. Sifat haiwan, malas, makan je kerja. Itu sifat kebinatangan lah. Jauh nak mengawan aja. Itu sifat binatang tu. Bukan tak boleh mengawan, asyik mengawan aja kerjanya mengawan aja. Tak, itu sifat kebinatangan. Sifat mengawan, sifat fitrah. Asyik mengawan aja. Dia musim-musim hujan kan, ngelon aja. Ya, itu rasa saya lah. Tuan-tuan nak tanya pengurusi, minta translate apa benda. Maknanya asyik nak ngawan je. Contohlah, bukanlah salah tapi melampau lah. Masak pun tak boleh, asyik nak mengawan aja. Jadi masalah juga. Itu sifat kebinatangan. Apa dia sifat kebinatangan? Rakus, tamak. Kita tengok tamak kucing, tengok kucing kan, kucing. Tuan-tuan ada beli kucing kan, banyak kan. Kalau dia dapat conquer pinggan tu, dia bunyi. Kalau ada orang, ada geng dia masuk, dia pegang satu pinggan kat tangan dia, bunyi. Itu sifat binatang lah. Kita pun lebih kurang juga ada tu. Bila ada majlis makan je, pegang dulu siap-siap dah. Dia ayam besar. Nampak tak? Saya bukan tuan-tuan cakap kucing dah, minta maaf. Sifat tu ada macam kesamaan. Betul tak? Tapi orang sini tak ada lah. Orang sini alhamdulillah tempat lain. Ni dekat Afrika. Dekat Afrika tu gitu. Itu yang kadang-kadang pergi masjid, bawa lari pisang. Bawa lari pisang tu sisir. Allahu Akbar dan sabar je lah. Ada sifat tu, betul tak? Bila sifat itu akan melakukan dosa. Apa melakukan dosa? Dia akan ambil hak orang lain. Nampak? Sifat binatang dia tak akan fikir hak orang lain. Dia hak dia. Boleh je? Itu sebab itu kalau ada sifat itu kita kena buang, sebab dia menghalang kita untuk bertaubat pada Allah dan kita sering melakukan dosa. Dan yang keempat tuan-tuan, apa dia sifat yang menghalang kita untuk bertaubat? Sifat yang menghalang kita untuk melakukan dosa, iaitu sifat sabuiyah, iaitu sifat kebuasan. Sifat buas. Sifat buas ni maknanya sifat yang mengikut hawa nafsu. Sepatutnya kita menjaga nafsu, mengawal nafsu supaya tidak puas. Apa maksud puas? Maknanya semua dia punya, semua dia nak, semua dia nak conquer, dia nak dia seorang. Itu sifat kebuasan. Orang buas, tahu buas? Dengan kasar, dengan ganas. Orang buat ganas dengan dia marah. Dia dengan orang tak apa. Ini sifat kepuasan. Jadi kalau ada sifat ini tuan-tuan, dosa akan sentiasa mengalir daripada perbuatan dan perlakuan kita. Kadang-kadang cakap pun boleh tahan. Buas je cakap dia. Peduli apa orang lain. Lantak dia lah. Dia nak dengar-dengar, tak nak dengar sudah. Kadang-kadang sakit jiwa juga dia. Dengar. Kita dalam hati geram je. Ni ustaz pun boleh tahan juga buas mulut dia. Boleh tahan juga? Lebih kurang je ustaz tapi buah ni, buah yang mendidik, tak apalah. Ini buah yang dia nak menang seorang. Ada tak jumpa sahabat-sahabat yang dia seorang je menang? Ada kan? Ini sifat sifat kebuasan yang boleh menyebabkan kita ini susah untuk bertaubat kepada Allah dan kita mudah mengekalkan dosa kita. Nakkah kita jadi manusia yang sentiasa mengekalkan dosa-dosa? Sedangkan Allah bersedia nak ampunkan dosa kita. Wa imma sebesar Uhud dosa kita, wa imma sebanyak pasir di lautan, wa imma sebanyak buih di lautan, Allah sedia mengampunkan dosa. Kalau hadis yang lepas tuan-tuan dah cerita-cerita bagaimana gembiranya Allah menunggu tentang taubat hamba-hambanya. Kenapa kita tak mau tunggu? Kenapa kita tak mengejar peluang ini untuk kita mendapat keampunan Allah SWT? Dan orang yang mendapat keampunan Allah Ta'ala, jiwanya tenang kan? Tenang.
Walaupun dia tidaklah semewah mana, walaupun dia tidaklah sekaya mana, tapi jiwanya tenang. Ciri-ciri kita mendapat keampunan Allah, kita tenang. Orang yang gelisah, orang yang mempunyai dosa. Cuba kita kenang, kita ni gelisah ke, rasa risau, runsing ke, ataupun kita tenang, relax je. Kalau tenang tu maknanya tuan-tuan, ciri-ciri jiwa kita ini telah dibersihkan oleh Ta'ala, kerana dosa kita telah diampunkan oleh Allah Ta'ala. Itu di antara rasa sendirilah. Dan orang yang berdosa, dia tak akan tenang. Ya? Maknanya dosa pahala campur lah tu. Mana balance lah tu, balance. Maknanya timbang sama lah. Dia kadang-kadang tenang, kadang-kadang resah, kadang-kadang tenang, kadang-kadang resah. Memang itu sifat manusia lah. Kadang-kadang tenang, kadang-kadang resah, tenang, kemudian dia kita naik-naik. Maka bila dah tahu macam tu, banyak-banyak istighfar. Ya? Dia tukar baju dacing. Bukan mungkin batu tu lebih berat daripada dacing ke, begitulah. Kena balancekan balik lah. Ataupun tukarkan yang keresahan itu kepada ketenangan. Macam mana kita dapat tenang? Pertama, kita maafkan orang, walaupun orang tu tak minta maaf dengan kita. Itu di antara kita tidak. Saya dah jawab tadi kan, bagaimana kita nak besok pagi segar, belum tidur, kita maafkan musuh kita. Kita ada strength. Ini dendam lagi. Tak Hei, dia terbayang muka dia tidur. Bayang muka dia. Nampak lagi sakit hati. Sebab apa? Dia tak datang minta maaf. Pasal kita rasa kita yang tak salah. Tapi kalau kita maafkan dia, kita dia tak rasa sakit jiwa dengan dia. Dia dah lapang dah kepala. Tapi ustaz cakap senang lah. Ustaz tak kena. Saya yang rasa ustaz. Betul. Memanglah kita pun ada juga sifat manusia kan. Ada juga sifat kadang-kadang geram. Tak lepas lagi geram kita. Itu di antara jiwa kita tak tenang. Rasa ada geram, dendam. Dendam. Nabi SAW kalau nak dendam kepada orang Quraisy, lama dah Nabi dendam. Sebab itu apabila pembukaan Mekah, perjanjian Hudaibiyah, bila berlakulah tawanan, bila orang Mekah ditawan oleh orang Madinah, maka dibebaskan. Bila orang Madinah ditawan oleh orang Mekah, jangan dibebaskan. Sahabat kata, kenapa begitu ya Rasulullah? Tak adil lah. Kata kalau betul perjanjian ni, biarlah sama-sama bebas. Tak, Nabi kata tak apa, biarkan. Kerana orang kita bila ditawan di Mekah, sekurang-kurangnya dia boleh menyampaikan dakwah kepada masyarakat orang di Mekah. Dia orang Mekah kalau kena tawan, dia mengatakan bahawa orang Madinah orang yang baik hati. Bila orang baik hati, suka tak kita nak berhubung dengan orang baik hati? Suka. Kita yang macam orang Islam yang ditawan oleh orang Madinah, orang Mekah, kita tak risau sebab dia dah diberikan keimanan yang mantap. Sekurang-kurangnya dia dapat mentarbiah pada orang ramai di Mekah. Maka sebab itu akhirnya pembukaan kota Mekah dapat ditawan oleh Rasulullah SAW tanpa penumpahan darah. Nampak? Ada strategi. Memang nampak macam tak balance, macam tak adil. Sebab apa? Sebab Nabi mengajar menjadi orang yang pemaaf. Bila orang yang rajin pemaaf, sifat Allah Al-Ghafur Ar-Rahim, maka kita ambil sifat Allah Al-Ghafur Ar-Rahim, kita juga jiwa akan tenang. Ini dah terbuku dalam hati, tidur tak gelisah. Pasang aircon, dua blower pasang, pun rasa panas lagi. Sebab apa? Bukan suasana tu panas, jiwa tu panas je. Tapi rumah tak ada aircon, harap kipas selek. Tapi dia tidur. Malam tadi kau boleh tidur ke, Mat? Kadang-kadang jiran kita cakap, Mat, kau boleh tidur ke, Mat, malam tadi? Reda aku. Aku panas lah. Bukan rumah dia panas, jiwa dia panas. Tapi jangan cakap macam tu, kan marah dia pula kata. Maknanya kita kenal kawan kita. Dia ni, habis aku pakai aircon tu sampai 16 Celsius aku bubuh, naik beku lah. Tapi panas juga lah. Aku pun tak tahulah. Kan? Ada juga kita jumpa begitu. Maknanya bukan suasana yang panas,
Jiwa dalam itu panas je. Ya, macam sahabat-sahabat kita yang pergi haji, pergi umrah dekat Mekah tu, Celsiusnya 45, 48. Tapi tanya dia, panas je tapi tak rasa sangat lah. Sebab apa tuan? Sebab dia menghadap Allah dengan penuh keikhlasan. Lapang dadanya walaupun panas. Kat sini panas. Bagi air, kipas lagi. Kipas tak cukup dah. Kat sini baru Celsius 37 je. 35-37 je kan. Pun rasa macam kena bakau kan. Apa saya? Jiwa tak tenang lah tu. Jiwa tak tenang. Mana je? Jangan marah saya. Jiwa siapa tak tenang, fikir sendirilah. Saya bukan cakap jiwa-jiwa haji. Bila jiwa tu tenang, ceria di muka tu nampak cahaya. Ni tengok muka pun macam muka kita tengok wajah dia pun nak kata dia macam senyum-senyum sumbing tau. Dia macam senyum buat-buat tau. Lain tau je. Bukan daripada jiwa tau. Kalau daripada hati senyum, dari jauh kita nampak seri tu kan. Kan ada? Tengok orang mengantin. Seri je nampak. Sebab apa? Dari dalam jiwa dia ni. Ini aku dah lama tak dapat ni. Aku geram ni. Senyum aja. Nampak pengantin. Betul tak? Kita tengok pengantin seri. Ada nampak pengantin? Senyum. Tak ada. Seri je. Dia nunggu je malam ni hujan. Kan? Yang dah lama mengantin pun nunggu hujan. Apa lagi yang mengantin? Kan? Senyum je. Tengok haji. Bila air kambing je nampak seri je. Besok muka kelat, confirm. Malam tadi problem. Dia kadang-kadang bawa pergi pejabat. Pejabat mengamuk-ngamuk, confirm. Confirm lah tu. Sebab jiwa dia kacau malam tadi. Mak haji pula kata, abang malam ni minta maaf lah bang, telekong basuh. Telekong basuh bang. Terus tidur. Maaf ya gurau je. Haji tak ada. Haji sini macam mana pun macam biasa je. Tak kisah. Tu yang besok ngamuk lah. Ngamuk kat pejabat. Bong. Sikit-sikit melenting. Aku suruh pun tak boleh. Confirm tu. Ya? Sebab reaksi kita, fizikal kita ini lahir daripada dalaman. Dalam dalaman kita tenang, kita akan melihat ketenangan kita akan dilahirkan. Tapi kalau jiwa kita kacau, dia lahir juga kekacauan itu. Dia apa? Bukan kita nak ukur sangat, tapi biasanya begitu. InsyaAllah. Tak boleh tipu je. Tak boleh tipu. Ni nak senyum sombing je. Orang tengok senyum sombing pun kena je. Senyum tu macam terpaksa-paksa je. Pasal jumpa kawan. Kalau tidak, aku tak nak senyum pula. Geram dalam hati tu ada buku. Nak ada pula musuh lalu. Lagi. Tetap bibi lagi je. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak rasa diri kita tenang, banyakkanlah kita bertaubat kepada Allah. Mohon ampun dalam kesempatan yang Allah Ta'ala beri pada kita. Jangan kita tangguh-tangguhkan. Kita jangan carry forward. Jangan simpan pun. Kalau hari ini punya dosa, clearkan hari ini. Yang lepas-lepas, clearkan dulu. Ya? Dengan isteri kita, dengan anak kita, dengan jiran kita, dengan tetangga kita, dengan saudara-saudara kita, dengan sahabat-sahabat kita, selalu kita berhubung. Sebab nak mohon ampun, mohon maaf ni tuan-tuan, melalui SMS pun boleh, melalui Twitter boleh, melalui Facebook boleh, apa juga teknologi yang ada, melalui surat boleh, melalui telefon pun boleh, semua boleh, melalui jumpa sendiri pun boleh, melalui wakil pun boleh. Contohlah, saya marah dengan Haji ni, Ji, tolong beritahu ke Haji saya minta maaf. Haji tak akan maafkan saya tahu, confirm. Orang kalau minta maaf wakil, memang lagi panas orang yang marah tu. Tapi saya dah lepas dah. Walaupun pakai wakil, Ji tolong beritahu ke Haji tu, saya minta maaf lah. Kurang hajar ustaz. Dia tahu dia salah, nak jumpa aku meridok wakil aja. Nampak? Kita akan marah lagi. Tapi itu memang sifat manusia. Sebenarnya sah tu. Kita je yang tak nak terima. Sebab dia bukan tak mau jumpa Haji tau. Dia jumpa Haji lagi dia punya bara meletup-letup. Jadi tak mau menyerukan keadaan wakil. Sebab Haji dengan Haji kawan baik. Kamcing, badi ngetih. Contohlah. Jadi kalau badi ni jarang
Jangan gaduh je kan. Jangan marah. Jadi kita wakil. Oh, dalam hati pun marah. Marah. Tapi dalam hati lama-lama dia kata, pandai juga ustaz tu nak minta maaf. Dia ada juga detik tu. Janji perkataan kita. Kita mendahulukan mohon keampunan. Mohon kemaafan. Jangan kita tangguh-tangguh lagi. Jangan sampai matahari terbit sebelah barat. Jangan sampai nyawa kita di kerongkong. Kita tak tahu bila kita ajal kita. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, Allah Ta'ala kata apa? Apabila ajal kamu datang, Allah Ta'ala tak akan cepatkan sesaat dan tak akan lengahkan sesaat. Soalannya, kita tahu ke kita bila ajal kita? Kita tak tahu. Mungkin sebentar lagi, mungkin sebelum kita takbiratul ihram, mungkin selepas kita keluar daripada surau ini, mungkin masa kita tidur nanti, kita tak tahu. Maka dosa yang kita ada tu macam mana? Sedangkan kita belum mohon keampunan. Kalau kita clearkan, kalau kita dah diambil nyawa kita oleh Allah Ta'ala, lega tak? Aman tak? Berjaya tak kita? Tak, saya berjaya. Jangan tangguh. Sebab kita tak nampak dosa yang kita pikul, tapi jiwa itu merasa. Ketenangan itu adalah menunjukkan jiwa kita dah banyak dosanya terlepas. Tapi kalau kita masih kacau, kalau 50-50 je, 50-50, kejap resah, kejap gundah, kejap tenang, maknanya masih lagi ada sangkut lagi lah. Kita kena banyakkan beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, moga-moga dengan pencerahan yang dapat saya berikan pada malam ini sekurang-kurangnya dapat membantu kita untuk kita sentiasa memohon keampunan kepada Allah di atas segala kesilapan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan kita tidak segan silu untuk memohon kemaafan kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, jiran-jiran kita. Kita takut kalau kita tak dia dulu, siapa dululah? Kalau mungkin kita tak meninggal dulu, mungkin sahabat kita yang meninggal dulu. Sedangkan kita belum mohon kemaafan. Takkan dia dah terbujur dengan kapan baru kita kata, Mat, aku mohon ampun, Mat, aku minta maaf, Mat. Dia bukan boleh jawab, aku maafkan. Kalau dia jawab macam mana, Ji? Tahu pula lagi. Kalau dia kata tengah-tengah pegang dah pukul ni, dah ikat ikat 4, tinggal kepala dia ikat kan. Macam kursus baru ni lah. Pegang, Mat, aku nak tengok muka kau terakhir lah, Mat. Aku minta maaf, Mat, banyak, Mat. Dia pun jelik mata. Yelah, aku maafkan. Agak-agak macam mana? Lagi ke mak tak? Tahu pun takut. Dah, tapi minta waktu time dia dah mati. Kan? Bila dia cakap, lagi. Jadi tak berlaku lah. Benda tu tak berlaku. Mustahil lah nak mati bangun balik. Kecuali zaman Nabi Isa. Dia ada mukjizat yang boleh menghidupkan orang yang mati. Kita ni tak adalah. Dah matilah. Waktu bila saya ada buat kursus jenazah, bukan sinilah, tempat lain, mitos orang Melayu ni tentang kucing hitam. Bila satu jenazah meninggal dalam rumah, dia halau kucing-kucing tu. Saya kata, kenapa halau? Kucing ni kan tuan arwah punya. Jangan ustaz, nanti dia lompat kat mayat kan, bangun susah kita. Iya ke boleh kalau kucing lompat mayat boleh bangun mayat tu? Kata orang ustaz. Kalau betul lah, saya nak halau kucing, biar kucing lompat. Sebab apa? Bila dia bangun, confirm dia hidup. Yelah, kalau dia bangun, mati apa? Bangun dah hidup lah. Bukalah dia punya kapan. Tak payahlah uruskan kebumian, sebab dia hidup. Kalau betul lah boleh. Memang tak boleh pun. Itu mitos orang Melayu. Kesian tengok. Habis kucing tu ngau. Tengok tuannya mati, dia pun nak tengok juga tuan dia. Biarlah. Lompat ke, dia duduk atas mayat pun, mayat tak bangun, Ji. Ini semua gula-gula minda kita dari dulu pun cakap ni. Cerita wayang memanglah bohong cerita wayang tu, tapi percaya pula. Hak kitab kata tak percaya. Kurang asam betul lah. Ni mula cakap ni kan. Itu contohnya Mak Haji. Betul Mak Haji?
Okey, jadi insyaAllah kita tangguhkan kuliah kita. Saya rasa kabar itulah yang dapat saya berikan. Minta maaf banyak-banyak kalau ada kesilapan. Jadi kita jadikanlah amalan kita sebagai tanda orang yang soleh. Bagi kita sentiasa Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, dan insyaAllah kita sentiasa mendapat keredaan Allah, dan akhirnya kita akan mendapat janji syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Boleh? Ada soalan je? Ada? Tak ada? Alhamdulillah. Pasal Syekh kita ni selalu ada soalan. Hari ni tak apalah. Pasal ada soalan awak dah. Kalau resah separuh, tenang separuh, kita dah bagi jawapan. Jadi kalau tak ada, sekadar itu untuk malam ni. Moga-moga kita mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ni qali hadza, nastaghfirullahalazim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna ilman la yanfa', Allahumma zidna ilman warzuqna fahma, la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Allahumma jalla ma'ana hadza jami'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Barakallah, 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 barakallahu lakum wa lana, barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah أدم حبهما. الله صلي وسلم على رسول الله. الله تب علينا، الله ارضى عنا، الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say